Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Baik muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu pada pagi ini. Dan hari itu kita masih lagi belum selesai nasihat yang ke-10 daripada kitab Ayyuhal Walad. Bukan? Betul? Okey, kita sampai pada nasihat yang ke-10. Kita cerita tentang solat malam. Baik, saya ingat hari itu kita cerita tentang satu hadis tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kita dah sebutkan beberapa perkara tentang Abdullah bin Umar. Baik, ataupun Ibnu Umar. So ingat bila sebut Ibnu Umar, okey, kalau sebut Umar lain, tapi kalau sebut Ibnu Umar lain. So kita ada dua, satu Umar, satu Ibnu Umar. Okey, satu Umar, satu Ibnu Umar. Umar adalah Umar Al-Khattab. Okey, Umar Al-Khattab. Kalau Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Al-Khattab. Okey. So, kalau kita sebut Ibnu Umar, maka dia adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab. Mana datang ini maksudnya anak Umar. Okey, Umar anak kepada Umar, maka nama dia adalah Abdullah bin Umar Al-Khattab. Dia juga dipanggil, Ibnu Umar ni dipanggil dengan panggilan Abu Abdurrahman. Okey, dia juga dipanggil dengan panggilan Abu Abdurrahman. Kenapa dia dipanggil nama dia dengan Abu Abdurrahman? Kerana dia ada anak Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Okey. Ibnu Umar dipanggil Ibnu Umar sebab dia anak Umar. Dia juga dipanggil Abu Abdurrahman. Kenapa? Kerana anak dia bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Okey, so boleh dipanggil dia dengan Ibnu Umar, boleh dipanggil dengan Abu Abdurrahman. Tapi yang paling famous dipanggil beliau dengan Ibnu Umar kerana nak memuliakan bapaknya. Kalau ada anak dan ada bapa di atas, maka muliakan bapa melebihi daripada dimuliakan anak. Okey, itu maksud dia. Apa hebat sangat Ibnu Umar ni? Apa hebat Ibnu Umar? Hebat Ibnu Umar ni adalah yang pertama kerana dia budak yang teramat jadikan Nabi SAW sebagai idola. Hari ni kalau siapa nak cari satu model tanda kasih sayang seseorang kepada Nabi SAW, Ibnu Umar sebagai salah seorang. Daripada zaman kecil-kecil, zaman muda lagi, dia seorang budak yang cerdas dan pintar. Sehingga kan pernah diceritakan satu ketika di dalam satu majlis, Nabi SAW tanya satu soalan, semua orang tak boleh jawab. Dan Ibnu Umar boleh jawab, tapi dia hormat pada orang yang tua-tua. Dia kata, aku tak nak jawab. Dia cakap dekat bapak dia, dia kata, ayah, saya tahu jawapan. Ayah dia kata, kenapa kau tak jawab? Dia kata, kerana menghormati orang tua yang ada. Kata bapak dia, kalau kau jawab, aku rasa bahagianya ataupun rasa untung memiliki engkau, lebih untung daripada ada unta merah. So ni nak ceritakan bagaimana bapak dia pun suka dekat dia. Dia ni sampai ke satu tahap kasih pada Nabi SAW, kasih yang sungguh-sungguh, sehingga kan semua benda yang Nabi buat, dia akan buat. Kejap lagi sebelum kita masuk hadis.
Semua benda yang Nabi buat, dia akan buat. Sampai ke tahap butang baju pun dia akan ikut gaya Nabi. Butang, buka baju, butang baju, cara berjalan. Nabi melalui satu tempat, ambil ke kanan, maka dia akan lalu ke jalan tu, juga dia akan ambil ke kanan. Sampai macam tu sekali. Kenapa jadi macam tu? Dan bagaimana dia jadi seorang manusia yang hebat? Maka disebabkan salah satunya berkat doa Nabi SAW. Doa yang sama didoakan kepada Ibnu Abbas. Nabi SAW mendoakan kepada dia. Bila masa ni? Satu hari ketika Nabi SAW duduk dalam satu majlis, waktu tu dia kata, ma hammamtu li syai'in illa ma hammama bi syai'in illa hammamtu. Nabi takkan bergerak melainkan aku akan turut bergerak. Nabi bangun, aku bangun. Nabi berjalan, aku berjalan. Bila aku tengok Nabi SAW nak ambil wuduk, cepat-cepat dia kata aku pergi ambil air. Di Madinah ni ada khuwaidam, kadam-kadam. Kadam ni mereka bertugas di Masjid Nabawi. Mereka akan berdiri dan tengok apa keperluan Nabi SAW. Kalau dia tengok Nabi bangun, Nabi wuduk, cepat-cepat pakat bawa datang air, letak kat depan. Dan orang yang paling pantas adalah Abdullah ibnu Umar. Disebabkan kepantasan dia, Nabi letakkan tangan baginda di atas dada Ibnu Umar, dan Nabi SAW doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan budak ini faham pada agamanya dan jadikanlah dia pandai Al-Quran. Dan ini di antara doa kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik. Hadis yang kita nak baca ini menunjukkan hadis yang bagaimana Ibnu Umar ni seorang yang hebat. Anak dia cerita pasal bapak dia. Siapa dia anak dia ni? Abdul Rahman. Kata Abdul Rahman, dia kata menceritakan tentang bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdul Rahman, dia kata, ayah aku ni menceritakan kepada aku. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Ketika dia berada di sisi Nabi SAW, pada waktu tersebut Nabi SAW telah berkata kepada Ibnu Umar, Ni'ma Abdullah. Dalam riwayat yang lain, Ni'ma Abdullah, sebaik-baik Abdullah. Ni'ma rajulu, sebaik-baik lelaki. Huwa law kana yusalli bil lail, sekiranya dia dapat bangun malam. Baik, saya ambil daripada riwayat yang Nabi sebut sebaik-baik Abdullah ni. Sebab tu bila kita nak bagikan motivasi kepada orang, sebutkan nama dia. Ada anak lelaki kita nama Mat. Cakap kat dia, Mat, sebaik-baik Mat adalah Mat yang dengar cakap bapa dia. Sebaik-baik anak perempuan bagi ayah adalah anak perempuan yang mendengar cakap bapa dia. Kita sebut nama dia ni, tanda kita memuliakan dia. Dan begitulah cara Nabi SAW. Siapa pernah baca hadis? Semalam kami kuliah dekat Masjid MITC. Saya bacakan hadis cerita tentang Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ni macam mana Nabi dia ceritakan, orang akan panggil apa? Kalau seorang yang penyayang ni apa kita panggil dalam English? Loving. Lain lagi caring, lovingnya Nabi SAW ni luar biasa kepada para sahabat ni, dan dia berikan satu tumpuan yang khusus terutama kepada kanak-kanak. Kata Jabir bin Samurah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu ma'ahu. Fastaqbalahu al-wildan. Dia kata selesai daripada solat kami pun keluar. Aku tengok Nabi keluar, aku pun ikut dia. Budak-budak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia ikut Nabi, kat mana dia duduk? Dia duduk kat sebelah kanan. Tuan-tuan tahu apa Nabi SAW buat dekat dia? Nabi berjalan dengan seorang budak, Nabi letakkan tangan, dia duduk kat sebelah, Nabi letakkan tangan pada pipi dia. Sebenarnya Nabi pegang pipi dia dan Nabi gosokkan pipi dia. Nabi gosokkan pipi dia. Bayangkan tengok, kalau seorang anak, seorang ustaz, dia berjalan dengan budak kecil ataupun anak murid dan dia gosokkan pipi anak murid. Sekejap lagi Pak Haji kita cuba buat tengok keluar. Kami gosok pipi Pak Haji. Baik. Digosok pipi. Jadi Jabir ni jadi seronok sebab Nabi gosok pipi dia. Fastaqbalahul wildan. Kemudian Nabi SAW ni bertemu dengan budak-budak ramai luar masjid. Seronoknya Nabi SAW pergi dekat seorang demi seorang budak-budak kat dalam masjid tu. Apa Nabi SAW buat? Nabi pergi pegang dua belah pipi. Okey, pergi ke dua belah pipi. Nak tunjuk contohkan lagi tumbuk saya ni. Nabi pergi macam ni, dia pergi pegang dua belah ni. Tu dia. Pergi gosok pipi macam ni. Gosok. Macam itulah cara Nabi SAW buat. Jabir bin Samurah ni dia kata, Nabi SAW gosok aku sebelah pipi, budak-budak lain dia gosok dua belah pipi. So dia terasa
Maksudnya, ya Allah, untungnya engkau dapat gosok 12 pipi sedangkan aku sebelah pipi saja. Kenapa dia digosok sebelah pipi, budak-budak lain 12 pipi? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa? Sebab dia duduk sebelah kanan Nabi SAW. Kalau dia duduk kat depan, pasti Nabi akan gosok 12 pipi dia sebab dia duduk belah kanan. So Nabi pegang sebelah je lah. Sedangkan budak-budak lain datang berhadapan dan dipegang. Setiap orang daripada mereka kata dia wa sya'artu bi bardan. Dia kata bi bardin. Aku rasa tangan Nabi SAW ni teramat sejuk. Tangan Nabi sejuk dan dia kata wanginya tangan dia tu seumpama orang yang baru masukkan tangan dia dalam kantung yang berisi minyak wangi. Kemudian dia keluarkan tangan dia, macam itulah wanginya tangan Nabi SAW. So point dia nak ceritakan apa? Nabi SAW ni suka, bila dia suka berada dengan orang, dia akan menghormati walaupun orang tersebut adalah seorang kanak-kanak. Walaupun seorang kanak-kanak. Baik, maunya tak jatuh hati sungguh-sungguh mereka dengan Nabi SAW. Maka begitulah ketika dia duduk dengan Abdullah bin Umar, anak Abdullah. Saya suka statement ini. Bila kita tengok hadis yang kita baca ni, daripada asalnya, daripada Abdul Rahman bin Abdullah bin Umar. Dia kata, bapa aku cerita dekat aku. Maknanya bila bapa aku cerita dekat aku, apa yang berlaku? Sahabat-sahabat, pernahkah kita mendapat sesuatu benda yang baik, kita ceritakan pada ahli keluarga kita? Tadi kat kelas ustaz pegang pipi abang. Okey, contoh. Baik, maksud sesuatu benda yang baik lah yang kita dapat. Satu benda yang baik kita dapat, kita sharekan dengan ahli rumah kita sharekan dengan anak-anak kita apa yang berlaku tadi. Maka dia balik ke rumah, dia ceritakan dekat anak dia. Dia kata, anak, kau tahu ke tak apa berlaku? Nabi SAW pernah pesan dekat ayah. Nabi kata sebaik-baik Abdullah. Sebab nama dia Abdullah. Dalam hadis ni, kat sini riwayat ni dia sebut ar-rajulu. Tapi ada riwayat yang lain menyebut nama dia yang betul. Ni'ma Abdullah, sebaik-baik Abdullah ataupun sebaik-baik seorang lelaki, iza qama ataupun iza yaqumu bil lail, bila dia boleh bangun malam. Kata anak dia Abdul Rahman, setelah Nabi SAW sebutkan macam tu dekat bapa aku tak pernah tinggalkan solat malam. Solat malam ni melainkan iaitu ketika dia yang uzur yang teramat. Tak pernah tinggal sebab Nabi SAW mengatakan ni'ma. Apa dia makna kalimah ni'ma ni? Ni'ma ni adalah sebaik-baik. Okey, ni'ma maksudnya sebaik-baik. Ni'ma sebaik-baik. Kalau lelaki, sebaik-baik lelaki. So kalau kita tanya lepas ni, tanya teka-teki, siapakah sebaik-baik lelaki ataupun siapakah sebaik-baik hamba? Iza yaqumu bil lail, bila dia boleh bangun di tengah malam. Sebenarnya itulah orang yang kuat. Itulah orang yang kuat. Siapa orang yang kuat? Okey, orang yang kuat, orang yang pernah menakluki Gunung Kinabalu. Tak. Orang yang pernah boleh hiking Bukit Beruang pagi dan petang. Saya dulu gila hiking. Dah lama dah ni, 2 bulan dah tak naik. Kata tiap hari pagi petang naik. Pagi naik sekali, petang saya boleh berlari dalam Bukit Beruang ni. Bukit Beruang tu saya berlari, orang lain pusing satu bukit, semua checkpoint dia akan berhenti mengambil masa 2 jam, kadang 3 jam. Tapi saya hanya mengambil sekitar 45 minit dengan berlari. Berlari kat dalam hutan. Pusing. 1 jam saja saya naik, pusing dah turun siap. Tiap hari. Kemudian pergi pula naik Gunung Datuk, Gunung Angsi, Gunung Ledang, macam-macam gunung. Kita rasa dengan naik gunung, kita rasa kita ada seorang yang hebat. Tapi bila tengok hadis ni, hebat bukan pada orang yang macam badang, bukan hebat orang yang boleh hiking, tapi hebat bila seorang tu boleh bangun malam. Tak semua orang yang Allah bagikan rezeki ni. Ada orang kalau buat makan 13 pinggan boleh makan, tapi tak mampu bangun malam. Ada orang yang masuk gym, ada orang yang ada duit, ada orang yang ada tubuh badan yang sihat, tapi belum tentu dia boleh bangun di tengah malam. Saya ceritakan seorang, Allah uji saya dengan sleep disc. Sakit sleep disc beberapa tahun yang lalu. Mula tak tahu, sampai setahun naik kereta sengit badan, duduk tengah mengajar ni, sampai saya minta mana-mana tempat yang saya mengajar, saya tak nak kursi yang lembut, berikan kepada saya kursi yang keras. Sebab saya tak selesa, dia akan duduk tenggelam dalam tu, saya akan sakit belakang. Sampai macam tu sekali selama 1 tahun. Akhirnya ada seorang hamba Allah ni yang saya selalu, setiap kali saya balik ke kampung, saya akan ziarah dia. Dia sebaya dengan saya, tapi Allah uji dia dengan sakit kanser menyebabkan mata dia buta, dia 12 mata.
Tapi saya suka dekat dia, mulut ni tak pernah pun terkeluar perkataan yang tak elok, melainkan zikir saja. Kejap-kejap subhanallah, Allahu akbar, Allah nak uji. Jumpa saja saya, dia dengar suara Ustaz Najib dah sampai. Okey Ustaz, hari ni Ustaz nak ajar zikir apa pula dekat saya. Ustaz ajar saya akan hafal. Yang lepas punya okey saya sebut. Okey, dia sebut kita dah ajar yang lepas. Kemudian tak apa, saya seronok. Dan dia cerita kat saya tanya dia rasa stres tak? Dia kata tak. Dengan sakit dah ni, dia kata dia tak pernah rasa macam tu pun. Cuma dia kata dia rasa disebabkan Allah berikan pada dia sakit tu, maka Allah gantikan dengan benda yang lain. Apa benda yang lain? Dia kata dia boleh bangun malam, tiap-tiap malam dia akan bangun dan dia akan bersolat dan dia akan berdoa. Ketika start bermula pukul 4 pagi dia dah bangun malam. Tiap-tiap malam 4 pagi bangun. Saya tanya dia, kalau Allah izinkan dia sihat, apa benda dia nak buat? Dia kata kalau sihat, dia kata kita kalau sihat, tempat pertama kita nak pergi masjid lah, tak ada tempat yang lain dah. Tak sihat tu boleh bangun malam. Akhir sekali ketika saya pergi satu hari ni, saya beritahu kat dia, dia tanya Ustaz sihat ke? Saya kata saya sakit slip disc. Waktu nak balik tu dia peluk saya sambil pegang kat belakang ni, dia doakan, ya Allah, dia kata engkau sembuhkanlah sahabat kami ni daripada sebarang penyakit, kau sihatkanlah badan dia. Saya keluar daripada rumah dia bawa apa, lepas tu hilang terus penyakit tu, macam tak pernah saya sakit slip disc. Masya Allah, berkat doa dia. Dia tu antaranya orang yang bangun di tengah malam. Sebab tu orang yang bangun malam, doa orang yang bangun malam ni asyaddu wat'an, seumpama satu anak panah yang tepat kena pada sasaran. Sebab tu siapa yang nak jadi orang yang bisa pada perkataan, orang nak jadi orang yang mustajab pada doa, nak jadi orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, tidak ada jalan yang lain melainkan jalan malam sahaja. Sebab tu disebut Allah sebut inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya orang yang bangun malam itulah asyaddu wat'an. Kalau dia buat ibadat yang paling tepat, kalau dia minta permintaan yang paling tepat, wa aqwamu qila, bacaan dia pada waktu malam, bacaan yang memberikan kesan pada jiwa. Kalau doa dia, doa yang memberikan kesan pada apa yang dia minta. Ini kehebatan orang yang bangun di tengah malam. Sebab tu tok-tok guru dulu, masya-Allah, mereka jadi orang yang hebat. Di antara salah satu jalannya, mereka adalah memilih untuk jalan pada waktu malam. Baik, jom kita sambung balik. Baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabat. Di antara salah satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat, ya fulan, la tuksirin naum bil lail. Wahai fulan, dia kata wahai seseorang ni ataupun wahai si fulan, la tuksirin naum, jangan banyak tidur bil lail pada waktu malam. Okey, sebab fa inna kasratan naumi bil lail, kerana orang yang banyak tidur di waktu malam, yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Baik, saya nisbahkan. Tengok kalau kita buat ibadat di waktu siang dengan ibadat di waktu malam, sama tak? Okey, dari segi pahala tak sama. Ya, pada waktu siang ada kelebihan. Pada waktu siang ni kelebihan yang paling terbaik ialah buat baik pada manusia. Itu ibadat yang paling terbaik di waktu siang, buat baik kepada manusia. Adapun ibadat pada waktu malam adalah lebih baik lagi pada waktu siang. Sebab tu kalau ditanya di antara solat malam dengan solat siang, maka solat malam itu lebih baik daripada solat di waktu siang, iaitu dalam bab solat sunat. Baik, kita tengok apa pahala bagi orang yang solat asyak berjemaah. Okey, solat asyak berjemaah. Okey, apa pahala dia? Siapa tahu? Ya, dapat pahala separuh malam. Maksud separuh malam ni apa? Separuh malam orang yang bangun malam, dia akan dapat pahala orang yang dapat pahala bangun malam sebanyak separuh malam. Separuh malam, baik, malam dibahagikan pada berapa bahagian? 3 bahagian. Bermula pada waktu asyak sampai ke waktu subuh. Kalau sekiranya dia buat solat asyak secara berjemaah, dia telah dapat pahala separuh malam tadi tu, dia dah dapat dah. Baik, kemudian dia tambah lagi pula dengan solat subuh. Solat subuh berjemaah, dia akan dapat apa lagi pula? Dapat separuh lagi, separuh tambah separuh. Okey, jadi sepanjang malam.
Okey, so menunjukkan kelebihan malam tu tadi. Kelebihan malam. So gabung dua ni, tapi dengan syarat yang dekat sini jangan bangun melainkan selepas imam bangun. Kadang imam dengki, dia buat tak tahu tak bangun. Kita dah tunggu bila imam ni nak bangun. So jangan bangun sampai imam bangun. Okey, jangan kita bangun melainkan setelah imam bangun ditulis pahala bagi kita, pahala solat sepanjang malam. Baik. Bayangkan tengok, kalaulah pula kita bangun waktu malam. Kita dah buat dua ni. Okey, nombor satu. Nombor dua kita buat. Kita tambah lagi top up dengan nombor tiga. Okey, top up nombor tiga, kita buat apa? Kita buat qiyamul lail. Okey, contoh qiyamul lail. Okey, kalau mampu buat 13, buat 13. 13 11. Okey, baik. 3 2. 13 11 3 2. Kenapa 13 11 3 2? 13 11 3 2. Siapa tahu apa formula 13 11 3 2 ni? Apa formula dia? Formula dia 13, Nabi SAW tak pernah buat lebih daripada 13 rakaat. So maksimum 13. Kebiasaan baginda SAW buat adalah 11. Dan pernah kadang-kadang dia hanya buat 3 sahaja. 3 ni apa dia? 3 ni witir. Okey, 3 witir. Tak mampu buat yang banyak ni, ambil yang 11. Tak mampu buat 11, jangan sampai tertinggal witir. Ambil juga witir, kerana witir sebahagian daripada solat malam. Okey, witir. Baik, kalau tak mampu buat 3, jangan lepaskan 2. Jangan lepaskan 2 ini, maka paling basic adalah 2 ni tadi. Ada tak satu? Satu tak ada. Tidak ada witir satu tunggal, melainkan perlu digabungkan dengan mana-mana solat sunat yang lain. Maka kalau ditambah qiyamul lail ni, apa yang dia dapat? Baik, Allah kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam itu ada orang yang bangun bertahajud, mudah-mudahan Allah akan letakkan dan angkatkan dia pada tempat yang terpuji. Apa dia dapat? Maka dia adalah VVIP Allah. Dia akan jadi VVIP Allah. Dia akan berada pada tempat yang terpuji sebab qiyamul lail ni tadi. Okey? Baik, itu di antara beberapa kelebihan. Itu kalau solat malam. Baik, sekarang dia tambah lagi pula nombor 4. Wa minal laili fasabbih wa idbaras sujud. Dan daripada malam itu mereka mengucapkan tasbih. Okey. Tambah lagi pula, wabil asharihum yastaghfirun. Daripada penghujung malam mereka istighfar. Warattilil Qur'ana tartila. Daripada malam juga mereka membaca Al-Quran, menam Al-Quran. Okey, baik. Maka ini semua amalan yang boleh dilakukan, iaitu ketika waktu malam, dan kesemuanya mempunyai kelebihan-kelebihan yang tersendiri, kelebihan yang amat hebat. Okey. Baik, jom kita tengok dalam kitab ni apa kata pengarang. Baik. Qala al-musannif. Okey. Maka Nabi SAW kata, jangan tidur banyak, takut nanti jadi miskin ketika berada di akhirat. Kenapa kaitan miskin dengan bangun malam? Kerana bangun malam boleh mengkayakan kita punya akaun. Tidak ada amalan yang paling banyak pahala diberikan, di antara salah satunya dalam bab perkara ibadat adalah waktu malam. Kenapa waktu malam ini banyak pahala? Siapa tahu? Apa kelebihan bangun di tengah malam? Pahalanya kenapa jadi banyak? Kerana ibadat malam adalah ibadat yang tak ada siapa pun tahu. Kita dengan Allah saja. Mengelakkan kita daripada riak, daripada ujub, sebab tak ada siapa tahu pun. Kita seorang-seorang saja bangun, dan tak ada sebab pun untuk kita nak cerita dekat orang apa yang kita buat di waktu tengah malam. Maka ibadat ini di antara ibadat rahsia, Allah saja yang tahu. Sebab tu kalau kita katakan kita jumpa Ismail dekat dataran lingkaran MITC, tengok-tengok, Ismail buat apa ni? Dia kata, Ustaz, tunggu Ketua Menteri. Pukul 3 pagi? 3.
Dalam kepala kita, pukul 3 pagi dia tunggu ketua menteri dekat MITC, dia mesti ada hubungan istimewa. Kalau tak, takkan dia nak tunggu pukul 3 pagi, bukan? Yang kedua, dia mesti ada permintaan yang besar. Okey, yang ketiga, dia mesti ada sesuatu benda yang ketua menteri nak bagi dekat dia. Maka begitulah orang yang bangun malam, dia mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah. Yang kedua, dia ada benda hajat yang dia nak minta pada Allah. Yang ketiga, mungkin ada anugerah yang Allah nak bagi yang kita tak tahu. Dan begitulah nisbah bagi orang yang bangun di tengah malam. Saya banyak benda saya minta di tengah malam ni, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Dan memang sungguh siapa yang ada hajat apa-apa, maka malam adalah jawapan yang paling terbaik. Baik, maka jangan tidur banyak, nescaya kita akan rugi banyak, sebab pahala pada waktu malam lebih daripada pahala di waktu siang. Baik, wahai anakku, kata dia lagi, wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baca ayat ni, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalaulah dekat dunia, apa hajat dalam dunia Pak Haji? Saya target tahun depan saya dapat pangkat datuk. Masya Allah. Apa hajat ni? Cadang nak kumpulkan duit 1 juta. Apa hajat? Kembangkan perniagaan. Apa hajat? Nak tambah isteri seorang lagi. Apa hajat? Nak kaya. Apa hajat? Nak berjaya. Nak itu, nak ini. Tetapi ada tak di antara kita pernah memikirkan, apalah kedudukan aku sebenarnya ke akhirat? Macam mana kedudukan kita? Pernah tak terfikir duduk saja-saja, macam mana agaknya besok aku kat kubur, macam mana lah besok aku kat akhirat? Baik, sahabat-sahabat, tanda seorang tu ingat akhirat bila dia buat preparation. Dia buat preparation untuk akhirat, tu tanda orang ni orang yang ingat akhirat. Baik, cuba baca tengok surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang yang Allah beri petunjuk. Wa ulaika humul, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Siapa orang yang berjaya? Beriman pada perkara yang gaib, solat, infak, kemudian beriman dengan kitab-kitab apa yang diturunkan, dan mereka orang yang percaya. Wabil akhirati muqinun, mereka orang yang percaya tentang perkara-perkara di hari akhirat. Maksud percaya di sini, dia buat persiapan untuk hari akhirat dia. Sahabat-sahabat, kalau ada orang kata kat kita, nak tak dapat satu pangkat di dunia, kita nak tak dapat tempat yang paling terbaik, nak rumah dekat Muzaffar Shah ke Muzaffar Haid, Bukit Beruang Indah ke Bukit Beruang Haid, Bukit Beruang Haid. Okey, nak rumah dekat banglo ke rumah teres, rumah banglo. Nak kereta Mercedes ke nak Proton Saga, nak Mercedes. Nak 100,000 ke nak 1,000, 100,000. Semua kita nak yang lebih pada bab perkara dunia. Tiba-tiba kalau ditanya bab akhirat, nak RM27 ke nak RM1? RM1. Okey, sekali lagi Haji, okey, ni RM27, yang ni RM1. Pak Haji nak yang mana? Pak Haji ambil RM1 lah Ustaz. Pak Haji RM27 banyak tak? Banyak. RM1? RM1 sikit. Pak Haji nak yang banyak ke yang sikit? Pak Haji ambil yang sikit. Kalau kita jadi cikgu waktu tu, apa kita nak kata? Apa punya kan nak keluar kataan dialog. Kalau orang Melaka kata lah habau punya budak. 27 dengan RM1 mana lebih banyak? 27 Ustaz. Yang mana kau nak? Yang RM1 Ustaz. Faham tak 27 dengan RM1 tu apa? Apa dia? Solat berjemaah 27 berbalas dengan satu, tapi kita pilih yang satu. Seolah-olah hak Allah nak bagi ni. Apa? Tapi kalau orang tanya, BRIM nak 600 ke? Kalau 600 zaman kerajaan ni. Kalau yang RM30 zaman kerajaan ni, nak yang mana? Oh, kami nak yang 600 lah. Yang kat dunia kau pandai pula berkira, pandai matematik pula. Yang kat akhirat tiba-tiba fail matematik.
Sebab tu saya katakan pada perkara akhirat jangan pakai kalkulator dunia untuk kira hitung akhirat. Untuk kira akhirat jangan pakai kalkulator dunia. Pakai kalkulator dunia kita akan rasa rugi. Tapi kalau pakai kalkulator akhirat kita tak akan rasa rugi. Nak berjaya atau ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang berjaya. Berjaya ni bukan berjaya kat dunia Allah boleh jadi berjaya, tapi hak berjaya ni berjaya kat akhirat. Tapi kalau dia tak nampak akhirat, nak kata apa? Sebab tu yang kita katakan, kalau orang yang betul-betul dia fikirkan akhirat, semua benda-benda ibadat ni akan jadi smooth saja, tak akan jadi masalah pada dia pun. Sebab keyakinan dia pada akhirat itulah yang paling tinggi. Dan inilah orang yang cerdik. Atadruna manil kayyis? Nabi tanya, kenal tak siapa orang yang cerdik? Sahabat kata, kayyis kami tak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, al-kayyis, orang cerdik adalah siapa dia? Iaitu orang yang mandana nafsahu lima amila ba'dal maut. Orang yang buat preparation, dia buat kira-kira untuk kehidupan selepas mati dia, iaitu hari akhirat. Maka inilah dia. Maka itulah dia. Sebab tu bila Allah kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, daripada sebahagian malam kalian buat ibadat tambahan, ibadat suplemen. Apa dia makna ibadat suplemen? Yang fardu dia buat tapi dia tambah ibadat suplemen. So umpama orang yang normal, dia sihat. Kalau dia makan nasi, dia boleh jadi gemuk gedempol tak? Gemuk gedempol. Walaupun makan nasi tengah panas-panas, kena dengan cili lada burung tu, cicah dengan belacan, boh pula perah asam jawa dalam tu, gul gau, boh gemuk gedempol jadinya. Tapi bila dia tambah dengan suplemen, makan vitamin C, vitamin B kompleks, makan ubat tu, makan ubat ni, kesihatan akan bertambah. Maka begitulah nisbah bagi kita yang beramal. Baik, ditambah lagi. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu maksud wabil asharihum yastaghfirun. Ayat ni ataupun juga ayat di bawah wal mustaghfirina bil ashar. Surah Az-Zariyat ayat 18 ni kalau baca kat situ kita tak faham. So nak kena baca start daripada awal sikit. Saya mulakan daripada awal. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang muttaqin ni kami berikan pada mereka jannat. Jannat ni bukan jannatun. Jannatun singular, jannat plural. Jannatun ni satu syurga. Jannat syurga. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 6. Syurga yang bertingkat-tingkat. Sampaikan orang yang masuk syurga ni apa keadaan dia? Dia diberikan izin masuk syurga. Dia masuk syurga, dia jadi pening tengok. Terus amat banyak. Dia keluar balik. Allah tanya, kenapa engkau keluar? Dia kata, ya Rab, aku dapati tak ada tempat aku nak pergi dalam syurga. Dia rasa sampai tak tahu nak pergi. Allah kata, sekarang engkau bayangkan dalam kepala engkau, nikmat apa yang kau nak, aku nak berikan. Sehingga kan dia berkata, atas tahzi'u bi ya Rab, engkau main-mainkan dengan aku, wahai Tuhanku. Tak percaya dia yang dia dapat sebegitu sekali ketika dalam syurga. So Allah kata, innalil muttaqin, orang yang bertakwa, jannatin, kami berikan pada mereka syurga yang banyak. Wa uyun, ada air mengalir, mata air yang mengalir. Apa yang dia buat? Kanu, mereka ini yang dia orang dapat nikmat kat dalam syurga ni, khalilan minal laili ma yahja'un, sikit tidur waktu malam. Wa bil asharihum yastaghfirun, di waktu hujung malam dia bangun dan dia memohon istighfar pada Allah. Maka Allah jawab apa? Mereka ini kenapa kami bagi syurga dekat dia? Sebab sikit tidur. Maka di tengah malam apa dia buat? Dia bangun beristighfar. Sebab itu istighfar kita bukan semata-mata sebab dosa. Baik, ada orang kata istighfar tu apa? Pohon keampunan. Ya, betul. Apa tujuan kita pohon keampunan pada Allah? Okey, contoh kalau kita tanya soalan, kenapa kita nak pohon keampunan? Ada setengah orang ni dia bajet suci. Dia kata, Ustaz, takkan makcik nak kena istighfar banyak-banyak, Ustaz? Makcik lepas pencen mana ada buat dosa dah, Ustaz? Contohnya makcik lepas pencen dia tak ada buat dosa. Makcik masjid, majlis ilmu, zikir, baca Quran, mana nak ada dosa? Istighfar tu untuk orang yang banyak dosa macam Ismail mungkin boleh. Okey, dia kata, sebab dia orang muda lagi. Dia kata, biar betul. Tak. Sebenarnya istighfar ni bukan fungsi untuk dosa semata-mata, tapi istighfar ni ada benda yang kita kena faham. Baik, contoh saya bagi satu analogi senang. Kita ada dua orang anak, seorang nama PA, seorang nama Mat. Tiap-tiap pagi kita panggil, Mat, PA mai sini. Mat datang, PA datang. Okey, PA ni kau punya bekal, ini duit sekolah engkau, ini apa namanya, sekian kita dah bagi kat PA. Yang ni pula Mat, ni kau punya duit sekolah, ini bekal engkau. Okey, belajar rajin-rajin anak bapa. Okey, kemudian Mat kata,
ayah, bapa, terima kasih. Okey, dia cium tangan kita, dia pun pergi sekolah. PA pula datang cium tangan kita, dia kata, ayah, PA minta maaf ayah. Okey, terima kasih dan PA minta maaf. Kita kata, ai, wa tabi'an kau? Asal kau minta maaf? Dia kata, ayah sediakan baju sekolah, ayah iron baju, ayah basuh kasut sekolah, ayah masak nasi goreng cili padi. Ayah bagi duit sekolah lagi. Ayah bersusah payah bela PA daripada kecil sampai ke hari ni. Maka saya tak mampu nak bayar jasa baik ayah, maka PA minta maaf. Baik, bila dua orang anak ni, seorang ucap terima kasih, seorang lagi minta maaf. Rasa-rasa anak mana yang menyentuh hati kita? Si PA ni tadi. Baik, maka begitulah juga tujuan istighfar, selain daripada memohon keampunan, bukan semata-mata keampunan atas dosa, tapi keampunan kerana kami tak mampu bayar balik apa yang Allah dah bagi. Baik, siapa pagi tadi berdoa pada Allah, ya Allah minta nyawa, ya Allah minta nyawa? Ada yang minta nyawa pagi tadi? Tak ada, bukan? Tapi Allah masih bagi nyawa. Ada tak minta, ya Allah ya Tuhanku, pukul 10 nanti berikanlah rezeki kepadaku nasi lemak ayam goreng, okey, dekat sebelah rumah ngaji. Tak ada minta tapi dapat. Baik, ya Allah kau berikanlah padaku sekian. Baik, tak minta tapi dia dapat. Maksudnya apa? Boleh bayar balik semua yang Allah bagi? Tak boleh bayar. Seorang orang kaya, saya ingat saya nama seorang artis daripada barat, dia masuk ke hospital, dia diberikan bantuan oksigen selama beberapa hari. Kemudian kosnya hanya dalam sekitar $2,000 ketika dia nak keluar. Waktu dia nak keluar tu, bila ditanya berapa, dia orang akan beritahu $2,000. Tiba-tiba dia menangis. Orang tanya kenapa menangis? Dia kata, kalau dah beberapa hari ni $2,000, umur aku sekarang hampir 70 tahun, rasa-rasa berapa ribu dolar yang aku kena bayar. Kalau dikira, dihitung daripada awal aku hidup sampai ke hari ni, boleh bayar. Nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa? Dengan rakaat solat kita setandingkah apa yang kita buat dengan apa yang kita dapat? Tak boleh pun. Maka disebabkan kerana tak boleh. Contoh, saya hutang dekat Ismail. Saya kata, Ismail pinjam sekejap RM100. Besok saya bayar. Baik, ditakdirkan Allah besok saya tak boleh bayar dan saya akan jumpa Ismail. Tak malu muka saya. Kita jumpa menyorok-menyorok sebab tak boleh bayar. Tiba-tiba, ustaz. Dia tak minta tapi dia angkat tangan. Ustaz. Kita kata, alamak sudah, RM100 tak bayar. Kita pun cakap, Ismail, terima kasih. Makasih apa tu? Bagi saya hutang semalam RM100. Hari ni nak bayar kan? Tak boleh bayar lagi, tapi terima kasihlah sebab bagi hutang. Ulang sekali lagi, terima kasih. Boleh bayar tak? Tak boleh. Ucapan apa? Terima kasih. Sepatutnya ucap apa? Ucap minta maaf lah. Minta maaf saya tak boleh bayar. Tapi lain pula ucapan terima kasih sebab bagi saya hutang. Engkau hutang tak bayar, kau nak ucap terima kasih. So, sebab tu pentingnya istighfar tadi sebagai tanda kesyukuran kita pada Allah, tanda permohonan maaf kelalaian kami yang kami tak mampu pun nak create. Contoh, buat bangun di tengah malam, bangun berapa jam? Kalau sekiranya kita bangun 1 jam saja pun dah memadai. Kalau kita katakan 1 jam, sedangkan yang kita dapat dekat akhirat Allah bagi syurga. Ayat yang kita baca tu, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu hujung malam mereka bangun beristighfar. Bangun hujung malam, sedangkan dia masih boleh tidur 3 jam dia boleh, 4 jam dia boleh, 5 jam pun boleh, 6 jam masih dia boleh berkemampuan untuk bangun di hujung malam. Bila dia masuk dalam syurga, yang dia dapat dalam syurga adalah khalidina fiha abada, duduklah dia dalam syurga selama-lamanya, sedangkan hanya beribadat di hujung malam. Bukan 24 hours pun. Maksudnya Allah bayar dekat kita tadi tu setimpal ke Allah bayar lebih? Allah bayar lebih, bukan setimpal. Kalau setimpal, engkau beribadat, ustaz saya semenjak daripada lahir sampai ke mati zikir 24 hours, hang tak hidup pembohong. Sungguh ustaz. Baik, kalau 70 tahun engkau pergi masuk syurga, boleh tak nak bayar 70 tahun? Kalau 70 tahun dekat dunia, dimasukkan dalam syurga juga 70 tahun, itu setimpal. Kalau beribadat 1 malam, dapat duduk menginap kat dalam syurga 1 malam, itu setimpal. Kalau sedekah 100 dibayar balik dekat akhirat dengan 100 cahaya ke ataupun berapa jumlahnya, itu setimpal. Tapi khalidina fiha abada, duduk kat dalam syurga selama-lamanya, itu bukan setimpal. Itu tanda kasihan belas rahmat Allah kepada seorang hamba. Yang ni lah, kadang-kadang kita tak nampak, kita duk rasa hebat sangatlah kita dapat buat 2 rakaat, hebat sangatlah kita dapat qiyamul lail di bulan Ramadan, sedangkan kita nak dapat syurga ni khalidina fiha selama-lamanya. Sebab tu penting istighfar, sehingga Nabi SAW beristighfar sehari sampai 100 kali istighfar. Apakah disebabkan berdosa? Tidak, sebagai tanda kesyukuran dan tanda permohonan maaf atas sebarang kelalaian. Baik. Dan juga Allah ceritakan lagi wal mustaghfirina bil ashar.
Dan juga mereka-mereka yang berjaya itu adalah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ni waktu mana? Nak faham? Sahur ada 3 waktu. Waktu awal, waktu tengah dan waktu hujung. Sahur yang mana yang paling terbaik? Sahur yang hujung, 1/3 yang terakhir, iaitu bermula pukul 4 pagi ke atas. Itu di antara waktu yang terbaik dan dinamakan sahur. Makna sahur ni orang yang berjaga. Kalimah sahur tu maksudnya dia tadi dia tidur, sekarang dia berjaga. So sahur maksudnya adalah orang yang berjaga malam kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, sama balik. Dalam firman ini mengandungi peringatan. Baik, dalam firman ini mengandungi peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala." 3 suara yang Allah amat suka dan Allah cintai sangat 3 suara ni. Apa dia? Yang pertama sautud dik. Yang pertama suara ayam jantan yang berkokok. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang yang membaca Al-Quran. Baik, yang ketiga wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang beristighfar ketika di penghujung malam, di waktu ataupun di waktu malam. 3 suara ni, suara ayam jantan. Siapa tahu kenapa suara ayam jantan? Kenapa suara ayam jantan? Kata Imam Ghazali, dia kata, wahai anakku, jangan kamu jadikan ayam jantan lebih cerdik daripada engkau. Jangan engkau jadikan ayam jantan itu lebih cerdik daripada engkau. Kenapa? Sebab ayam jantan boleh bangun di awal pagi sebelum subuh, mengejutkan manusia, supaya manusia tahu ayam jantan berkokok. Maknanya tandanya fajar akan tiba, fajar akan tiba, fajar akan tiba. Ayam jantan bangun dulu, kejutkan engkau, sedangkan engkau masih lagi dalam keadaan tidur. Jangan jadikan ayam jantan lebih berakal dan berotak berbanding dengan engkau. Sebab tu Allah suka ayam jantan, kerana ayam jantan memanggil orang untuk bangun. So umpama diberikan satu kemuliaan kepada muazzin. Hari ni kalau ada orang tanya, mana satu lebih baik, muazzin ke imam? Orang kata imam. Tak, ahli fiqh ni bincang ni siapa yang paling terbaik di antara muazzin dengan imam. Akhirnya mereka mendapat keputusan muazzin lebih hebat daripada imam. Kenapa? Imam hanya mengepalai solat, sedangkan muazzin panggil orang untuk datang solat. Allah muliakan muazzin sehingga Nabi SAW sebut, inna atwalan nas unuqan yaumal qiyamah, orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat kelak adalah al-muazzinun, orang yang melaungkan azan, kerana dia angkat tengkok dia untuk panggil orang. Maka Allah jadikan tengkok dia paling panjang di hari akhirat, tanda kelebihan Allah bagi dekat dia. Sampai begitu sekali. So suara ayam jantan adalah suara yang Allah suka, kerana dia mengejutkan manusia untuk bangun pada waktu malam. Okey, baik. Kami dulu ketika kat Syria, waktu bulan Ramadan, saya bagus, dulu-dulu kampung kita pun ada. Saya pernah buat kat taman kami dulu. Tapi buat setahun, lepas tu tak buat dah. Orang taman marah. Tak buat apa, kejut orang bangun sahur. Ada orang hantar mesej dalam grup WhatsApp, apa bising kacau orang pagi-pagi buta, kau kejut pukul 3 pagi. Kejut lah lewat sikit, pukul 3 pagi dia kejut. Di Syria, dia orang bawa satu gendang, pergi dekat tingkap rumah kita, pompang, tontang, sahur. Okey, kita terkejut. Malam raya dia datang ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa tanya dia, siapa engkau? Dia kata, aku yang selama sebulan kejutkan kau. Oh, rupanya dia datang minta tahad. Dia kata, berapa kau nak bayar? Saya kata, kena bayar kau. Dia kata, habis tu dah sebulan dah aku duk kejut kau bangun sahur, patut bayar juga kat dia. Tu cerita dekat Syria. Baik, so sahabat-sahabat rahmatullah. Yang kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang baca Quran. Hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Hadis Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ni, rumah orang Arab ni separuh tutup, separuh terbuka. Ada dinding tapi terbuka, tak ada bumbung. Jadi dia tidur kat tengah tempat yang terbuka tadi. Sebelah kanan dia anak dia, sebelah situ pula kuda dia. Kuda, anak dia, kemudian dia. Sambil nak tidur, dia tengok kat langit, dia baca Quran. Surah apa dia baca? Sebahagian riwayat mengatakan dia baca surah Al-Kahfi, ada yang mengatakan dia baca surah Al-Baqarah. Waktu tengah dia baca tu, tiba-tiba kuda dia bising sangat. Kuda dia angkat kedua belah kaki. Dia pun berhenti baca. Kuda dia pun tenang balik.
Dia sambung baca, kuda dia bising. Dia berhenti, kuda dia diam. Sampai 3 kali, akhirnya dia pun terus berhenti kerana takut kuda tu terpijak anak dia yang tidur kat sebelah. Sambil nak berbaring, dia pandang kat langit. Ketika dia pandang kat langit, dia nampak beberapa cahaya yang banyak. Tiba-tiba cahaya tu terus hilang. Kemudian keesokannya dia bertanya, "Ya Rasulullah, semalam aku baca Al-Quran, kuda aku bising. Aku berhenti, dia diam. Kemudian aku tidur. Aku tengok ada cahaya kat langit. Kemudian cahaya tadi tu hilang. Apakah cahaya tadi ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Lima la taqra', kenapa kau tak teruskan bacaan?" Kata dia, "Aku takut kuda terpijak anak aku. Kalau engkau teruskan bacaan, kami juga akan dapat melihat cahaya tersebut." Cahaya itu ada cahaya para malaikat yang sedang turun saat ketika engkau sedang membaca Al-Quran. Setiap huruf dan ayat dalam Al-Quran itu ada malaikat yang menjaganya. Maksudnya apa? Allah kirimkan malaikat untuk turun pada tempat orang yang baca Al-Quran itu tadi. Nak ceritakan hebatnya orang yang baca Al-Quran. Baik, hebat yang kedua, kat dalam kubur. Kat dalam kubur apa yang kita dapat? Kubur akan jadi terang benderang disebabkan Al-Quran yang dibacakan di dunia. Kubur jadi terang. Tanya Kak Pi'ah, buat apa Kak Pi'ah? Tak ada buat apa, pasang lampu. Pasang lampu. Pasang lampu kat mana pula Kak Pi'ah? Pasang lampu kat kubur. Lain macam tu Kak Pi'ah semenjak belajar ayuhal walad ni. Baru kau tahu. Okey, baik. Lampu apa? Lampu lah, siapa baca Quran nak terangkan kubur. Jadi aku duk kumpulkan lampu-lampu kat kubur, aku bacalah Quran. Oh, baru tahu. Nampak? Okey, so yang ketiga, ketika dibangkitkan dia daripada kubur, dia dapat masuk syurga. Kemudian apa kata Nabi SAW? Apa dia hadis berkaitan tentang Al-Quran ni? Ya'ti yaumul qiyamah, akan datang pada hari kiamat kelak, Al-Quran syafi'un li sahibihi, akan datang pada hari kiamat kelak, Al-Quran ni akan menjadi pemberi syafaat pada orang yang bersahabat dengan Al-Quran kat dunia. Pemberi syafaat kita hari ketika kita dibangkitkan. Kemudian kita dimasukkan pula ke dalam syurga. Masuk saja dalam syurga, Allah akan berkata kepada ahli syurga ni, "Iqra wartal kama turattilu fi dunya." Bacalah Quran macam engkau lagukan dulu kat dunia yang aku duk dengar. Lagu sama yang kita duk baca macam ni lah, macam tu juga kita akan baca kat dalam syurga. Selepas kita baca, Allah pun berkata, "Iqra wartak fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra'uha." Bacalah dan naiklah ke atas, kerana tempat engkau di dalam syurga berada pada ayat terakhir yang engkau baca ketika berada kat dunia. Sampai macam tu sekali dimuliakan orang yang baca Al-Quran. Sebab tu kalau bangun malam, jangan tinggalkan Al-Quran. Make sure Al-Quran juga menjadi peneman selain daripada solat. Jadikan Al-Quran juga di antara salah satu amalan kita waktu bangun malam. Baik, yang ketiga, wasautul mustaghfirin bil ashar, iaitu suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Macam mana beristighfar? Sama ada nak menyebut Allahumma ghafirli, ataupun astaghfirullahal azim, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Apa-apa ayat yang menunjukkan permohonan ampun dan maaf, maka dia terkandung di dalam perkataan ataupun perbuatan istighfar itu tadi. Sebab tu perbanyakkan istighfar, terutama bangun di tengah malam. Baik. Dan berkata Sufyan As-Sawri radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan Raja yang Maha Perkasa. Sebab tu waktu subuh, waktu awal pagi ni rasa tenang saja. Kenapa tengah malam rasa tenang? Sebab udaranya belum tercemar. Kenapa belum tercemar? Spesies Abu Lahab belum bangun, spesies Qarun belum bangun, spesies Fir'aun tidur lagi. Yang bangun semua orang yang nak mencari keberkatan saja pada waktu tersebut. Baik. Kemudian dia kata, maka dan beliau berkata lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu pemanggil daripada bawah arash, hendak para abidin segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula satu pemanggil, hendaklah para qanitin segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan bila datang waktu sahur, memanggil pula satu pemanggil, hendaklah bangkit orang yang mahu beristighfar. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh satu pemanggil, hendaklah bangkit mereka yang lalai. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka laksana orang yang mati yang dibangkitkan daripada kubur mereka.
Yang manakah kita? Okey, yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Okey. Kalau yang keempat boleh tahan lagi lah walaupun dah teruk macam ahli kubur. Okey, baik. Jangan sampai jadi yang nombor 5. Yang nombor 5 tak bangkit-bangkit langsung. Okey. So, kalau boleh tu ambil lah yang nombor 3 sekurang-kurangnya, iaitu celek-celek mata, bangun, make sure sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk waktu subuh, celek-celek mata, apa nak buat? Istighfar dulu, Allahumma ghfirli ataupun astaghfirullahalazim. Nabi SAW menjadikan istighfar tu di antara perkataan yang lazim disebut. Contoh, astaghfirullah. Okey, contoh nak berjalan, astaghfirullah. Okey, biasakan dengan menyebut astaghfirullah. Tapi kalau dah mulut, jenis mulut, kita katakan tak ada insurans ni, kejap-kejap la habau ilaha, celek-celek mata, hawau punya tikus. Okey, contohnya celek-celek mata berkata, kenapa tak mulakan dengan perkataan yang baik? Maka itulah sepatutnya kita buat. Lazimi perkataan yang baik, di antaranya adalah istighfar. Sebab tu Nabi SAW pernah dengar tak doa naik kenderaan? Nabi SAW naik kenderaan, macam mana Nabi naik kenderaan? Katakan ni apa namanya, kereta. Okey, driver sebelah kanan. Kalau driver sebelah kanan nak naik, dia Nabi SAW akan mulakan melangkah kaki kanan naik ke atas kenderaan dia. Dia pijak kaki kanan, kemudian dia akan naik. Tapi kita, kalau kita masuk kaki kanan dulu, bontot dekat steering jadinya. Pak kaki kanan, bontot dekat steering lah. So, terpaksa juga kaki kiri. Tapi seeloknya kaki kanan. Tapi sebab tak boleh masuk kaki kanan, kita masuk letak duduk dulu. Duduk, start. Mula nak buka pintu, bismillah. Okey, bismillah. Langkah kaki ni bismillah. Duduk saja alhamdulillah. Duduk saja alhamdulillah. Baik, kemudian baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bukan sambil berjalan, belum berjalan lagi. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Kemudian Nabi SAW akan menyebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar lagi 3 kali. Kemudian dibacakan satu doa. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma ighfirli. Naik kenderaan pun minta ampun. Bayangkan tengok kalau aksiden mati ke tengah jalan ataupun tengah sambil drive kereta sambil makan. Peminat kuih kuaci, ambil kuih kuaci sambil tengok depan dan makan. Ambil kuih kuaci sampai dekat pintu gerbang Melaka tu, Melaka Mendalam Sejarah tu, boh dalam mulut sambil tengok, tiba-tiba nampak polis tengah buat speed trap. Terkejut, telan kuih kuaci, lekat. Mati. Mati apa? Mati dalam iman. Pasal apa mati dalam iman? Sebab tadi dia dah minta ampun dah waktu naik kenderaan. Itu pentingnya kita tu. Kemudian last sekali, Nabi SAW tidak akan menjalankan kenderaannya, melainkan dia akan senyum terlebih dahulu. Dia akan ketawa kecil ataupun senyum. So nak ambil aura, senyum, baru start kereta jalan. Ni masuklah hadis ni. Kalau siapa baca kitab Syama'il Muhammadiyah, dia akan jumpa berkaitan tentang doa, macam mana Nabi SAW naik ke atas kenderaan. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Oh, nak doa tadi. Okey, saya tuliskan. Okey. Nanti saya tulis juga. Nanti saya hantar dekat Ismail, minta masukkan dalam grup WhatsApp. Dia hadis ni, hadis kisah sahabat pelik. Bila tengok Muaz bin Jabal, dia naik, dia baca macam tu. Bila ditanya, Muaz kata, bukan aku orang yang pertama. Aku tengok Ali buat macam tu. Ali kata, bukan aku, engkau orang pertama tanya soalan tu. Aku orang pertama tanya Nabi. Bila aku, kenapa Nabi buat macam tu? Maksudnya senyum. Senyum. Dan dia jawab, dia kata, bila aku tanya Nabi, kenapa Nabi senyum sebelum ni? Maka jawab Nabi SAW, dia kata, Allah suka bila seorang hamba menyebut perkataan Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Allah suka. Kerana Allah suka, sebab tu aku senyum. Baik. So, yang pertama, okey,
Mula-mula langkah kaki masuk ataupun letakkan punggung kita tu bermula dengan yang pertama bismillah. Bismillah sahaja. Okey, bismillah. Okey, yang kedua alhamdulillah ketika duduk. Alhamdulillah ketika duduk. Kemudian 3, doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang keempat alhamdulillah 3 kali. Okey, 3 kali. Nombor 5 Allahu akbar 3 kali. Okey, nombor 6 subhanaka inni. Okey, subhanaka inni qad zalamtu nafsi. faghfirli. Fa innahu la yaghfiruz dzunub. Panjang betul Ustaz. Illa ant. Okey. Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Kemudian last sekali nombor 7. Nombor 7 saya tak kat sini ya. Istighfar, Allahumma ighfirli. Okey, Allahumma firli. Okey, nombor 8 senyum. Okey. Smile. Okey, senyum. Okey. Okey, apa maksud dia? Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Ampunilah dosaku dan tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Engkau. Ya Allah, ampunilah aku. Kemudian senyum. Okey, bismillah. Alhamdulillah waktu duduk. Doa naik kenderaan iaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian doa subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa ant. Kemudian Allahumma ighfirli. Kemudian senyum. Okey, baik. Okey. Yang bismillah tawakal tu boleh juga. bila sesuai Keluar rumah, mula-mula keluar rumah ni, keluar saja pintu tu pakai bismillah tawakkaltu ala Allah, permulaan langkah pertama. Okey. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira.